صلوات صلوات صلوات. Bulan lepas kita cerita tentang sunnah. Kita dah dapat gambaran secara umum apa yang dikatakan sebagai sunnah. Iaitu sunnah itu benda yang datang daripada perbuatan Nabi, sama ada kata-kata ataupun dari sudut amalannya ataupun dari sudut akhlak yang dilakukan oleh Nabi SAW tentang sesuatu perkara. Walau bagaimanapun tidak semua yang Nabi buat itu jatuh dalam perkara sunnah yang disyariatkan. Ada benda yang Nabi buat tapi tidak jatuh dalam perkara sunnah. Tetapi kalau ikut dengan tujuan nak ikut yang tidak di Nabi SAW, tujuan nak ikut Nabi, maka dipuji pada syarak dan dia dapat pahala dan dapat keberkatan. Contoh 2-3 malam yang lepas ada satu isu seorang berceramah tentang hutang baju. Antaranya Abdullah bin Umar, bila dia solat dia akan buka hutang baju dia. Kerana ikut Nabi SAW, nanti solat Nabi buka baju, dia solat dia buka baju sebab dia ikut Nabi. Datang umat yang mutaakhirin, kita hari ini kita nak solat, kita buka baju juga dengan beranggapan benda itu adalah sunat, maka caranya salah. Sebab itu siapa yang baca kitab Al-Qardawi tajuk Kaifa Nata'amalu ma'a Sunnah, bagaimana cara nak beramal dengan sunnah. Tak semua sunnah itu dinamakan sebagai, tak semua benda yang Nabi buat jatuh dalam perkara sunnah. Contoh, makan dengan tangan kanan. Nabi makan dengan 3 jari. Kalau makan durian 3 jari okey, makan rambutan 3 jari okey, makan mie goreng 3 jari okey, kotiau goreng okey, makan mie kuah dengan 3 jari fail, makan laksa dengan 3 jari fail, makan nasi lagi-lagi susah, nak makan dengan 3 jari bila nak siap. Sebab tu kita kata kena faham sunnah tu betul-betul. Baik, bila Nabi kata makan dengan tangan kanan, adakah makan dengan sudu itu mukhalafah bi sunnah, bercanggah dengan sunnah? Tidak. Maknanya Nabi hanya tunjukkan jalan, iaitu taat tayammum. Makanlah dengan tangan kanan. Nak makan pakai garpu ke, nak pakai chopstick pun selagi dia pakai tangan kanan, dia akan dapat sunnah. Dengan syarat niat untuk ikut Nabi SAW. Ada keadaan yang ketiga, ini kesilapan dalam memahami sunnah. Ada orang dia datang untuk solat subuh di masjid. Datang solat subuh di masjid, dia datang, kemudian sampai dekat masjid sekitar 20 minit ke 30 minit sebelum azan. Apa dia buat? Dia pun berbaring dekat sof, tidur di atas lambung kanan. Maksud tidur di atas lambung kanan ni, tidur mengiring menghadap ke arah kiblat di atas tangan. Pegawai syarah masjid datang kejut, Pak Haji bila bangun nampak ada iklan kat belakang dilarang tidur. Kat sini bukan tempat tidur, nak tidur balik rumah. Jawab si Polan, apa kata dia? Pak Haji tak mengaji hadis. Saya mengaji hadis, Nabi berbaring tidur dahulu sebelum solat subuh. Ada hadis pun, kerana Nabi SAW, ada pun Nabi SAW, bila Nabi akan berbaring sebelum solat subuh, Nabi akan berbaring sebentar, sekitar 50 ayat. Dan datang Bilal bin Rabah mengejutkan Nabi, minta izin untuk azan, dan Nabi pun akan bangun pada waktu tersebut. Memang betul, tetapi kena faham asbabul wurud hadis. Kenapa hadis itu disebut? Nabi SAW orang yang beribadat di waktu malam. Nabi buat qiyamul lail, Nabi solat 11 rakaat, kemudian Nabi akan pisahkan solat sunat qiyamul lail itu, solat tahajud, dengan solat fardu.
Pisah dengan apa? Dengan perbuatan. Dan perbuatan yang memisahkan itu adalah perbuatan tidur. Biasa kat siapa-siapa yang bangun buat qiyamul lail, jangan terus qiyamul lail sampai subuh. Pisahkan dia dengan perbuatan, sama ada berbaring sebentar ataupun melakukan perkara-perkara yang lain. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Ini dia tak buat qiyamul lail, datang ke masjid nak ambil sunat, tidur sebelum subuh. Yang ini salah. Salah dalam memahami sunnah dan salah ketika mana bermuamalah dengan sunnah. Yang ni yang kita nak kena faham jelas dan baik. Itu cerita pasal sunnah. Kita dah sebutkan pada bulan yang lepas. Hari ini kita masuk dalam bab bid'ah. Kita nak tahu apa pula kata syarak tentang bid'ah yang hari ini timbul pertikaian yang tak sudah-sudah. Itu bid'ah, ini bid'ah, itu boleh, ini tak boleh. Kami geng sunnah, engkau geng bid'ah. Okay, contoh saling hukum-menghukum di antara satu sama lain. So kita nak faham apa yang dimaksudkan dengan bid'ah. Baik, mula bid'ah ini datang daripada hadis yang kita bacakan pada mukadimah dulu. Kata Nabi SAW, inna asdaqal hadis kitabullah. Sebenar-benar perkara adalah Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Wa kullu wa syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara benda yang direka-reka, diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Benda yang direka-reka itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin finnar. Dan semua bid'ah akan masuk neraka. Timbul perkataan bid'ah ini dan sebahagian para ulama mengambil daripada hadis ini dengan mengatakan, mendakwa semua benda yang direka atas nama agama maka dihukumkan dia sebagai bid'ah. Contoh, Nabi tak buat, kita buat, bid'ah. Nabi tak baca Yasin malam Jumaat, kita baca Yasin malam Jumaat. Datang Pak Ustaz semua nak kata ni semua bid'ah, kata. Sudah. Nabi tak baca doa kuat-kuat lepas solat, ni korang baca doa ni bid'ah. Angkat tangan, amin, ni pun semua bid'ah bukan yang Nabi tak buat. Ni geng yang membid'ahkan. Okey, baik, dengan alasan Nabi tak buat. Satu sudut, okey, dari sudut pentarifan. Tapi kita tengok apa kata bid'ah menurut Imam Asy-Syatibi yang mengarang kitab Al-Muwafaqat dalam bab Maqasidus Syariah. Kata Imam Asy-Syatibi, apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah itu? Maka kata dia arti bid'ah yang, apakah arti bid'ah yang dianggap oleh Nabi sebagai bid'ah? Maka kata dia, bid'ah adalah satu rekaan dalam agama yang menyerupai syarak. Dia reka satu benda yang Nabi tak buat, dia labelkan benda ini adalah sunnah. Contoh, orang tanya nak pergi mana? Baca Yasin malam Jumaat. Berapa baca Yasin malam Jumaat? Kan ke sunnah baca Yasin malam Jumaat? Yang ni bid'ah. Sebab apa? Sebab dia reka. Soal baca Yasin nanti kita akan bincangkan. Tapi bila dia sebut baca Yasin itu sebagai sunnah, yang ni adalah rekaan. Contoh, malam ni jumlah jemput ramai-ramai datang ke masjid. Ada apa? Ada majlis Maulid Rasul. Tak apalah, saya tak siap. Kau ni nak buat benda sunnah pun tak mau. Sambut Maulid Rasul kan ke sunnah? Ni kau sudah reka. Nabi tak kata pun sambut Maulid Rasul adalah sunnah. Maka rekaan itu adalah bid'ah dinamakan. Baik, ada pun sambutan Maulid Rasul hukumnya bid'ah, tetapi kontennya adalah sunnah. Cuma sambutan itu tak dibuat oleh Nabi. Nanti kita akan masuk dalam perkara bid'ah yang boleh dengan takdirkan. Baik, apa kata dia? Maksud bid'ah adalah satu rekaan dalam agama yang menyerupai syarak dan diniatkan bagi berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah SWT. Nabi SAW kata sunat selepas solat 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Dia buat pula 100 tasbih, 100 tahmid, 100 takbir. Okey, buat pula, tambah lagi pula baca Al-Quran ke atas kubur selama 100 hari. Okey. Buat lagi pula, tambah lagi pula penuri tahlil 3 hari, 40 hari, 3 hari, 40 hari, 100 hari dan acara tahunan. Okey, contohnya. Ni rekaan-rekaan yang macam ni dengan bertujuan nak berlebih-lebihan dalam perkara agama.
Dan ini adalah definisi yang paling benar dan tepat bagi mentarifkan isu bid'ah, kata Yusuf Al-Qaradawi. Ini banyak kita tambah yang berlebih-lebihan. Sebab itu agama ni sebenarnya mudah saja. Inna dina yusrun. Agama satu benda yang mudah. Falan yushaddad dina ahadun illa ghalaba. Jangan kamu melampau dalam perkara agama, melainkan kamu akan kalah dengan agama. Jangan melampau, nescaya kamu akan kalah. Dan kemudian yang lain Nabi sebut, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang melampau-lampau dalam melakukan sunnah aku, bukanlah di kalangan aku. Ini kita nak jaga ni. Takut-takut kita terlebih pula seakan-akan agama yang dibawa oleh Nabi SAW ni masuk dalam perkara yang kita rasa macam kurang Nabi bawa, kita nak tambah lagi jadi banyak. Adapun solat sunat. Contoh kita katakan solat sunat mutlak. Saya nak solat malam ni 100 rakaat, kebetulan malam ni saya rasa kuat. Yang ni tak ada masalah. Sebab apa? Siapa yang kuat dia boleh buat, kerana tidak ada had. Contohnya saya nak solat tarawih 40 rakaat, boleh tak solat tarawih 40 rakaat? Boleh, tak ada masalah. Mau rajin buatlah 40 rakaat tu kalau dah rajin. Kemudian siapa yang solat tarawih 8 rakaat, kita datang ke dia, apa pemalas kita solat. Orang lain buat juga 23, sama juga tak boleh nak hukum orang dalam ni. Dan tidak dinamakan berlebih-lebihan kerana Nabi tidak letakkan had pada bab tersebut. Baik, maka kita tengok pada bid'ah dan skopnya terhadap agama. Apa bid'ah dan skopnya? Skop bid'ah ini hanya terbatas menurut definisinya, iaitu skop bid'ah dari sudut agama sahaja. Ia bukan dilihat dari sudut dunia. Siapa yang perasan ada satu video yang dah pun tersebar dalam WhatsApp, Telegram, ada satu video driver taksi dengan seorang penumpang kat belakang. Apa perasan? Driver taksi itu nak jawab telefon. Kemudian Pak Haji yang kat belakang bertanya, apa kau buat? Jawab telefon. Nabi jawab telefon tak jawab. Bid'ah. Dia pun tak boleh telefon. Buka radio pula. Nabi dengar radio tak? Kenapa kau buka radio? Bid'ah tak? Bid'ah. Dia tutup radio. Dah sekali kawan tu berhenti. Dia kata, tanya, Nabi naik kereta tak? Dia kata tak. Bid'ah kau naik ni, kau turun, kau pergi naik kereta. Baik. Adapun dalam bab dunia, maka tidak boleh dinamakan sebagai bid'ah. Yang kita bincangkan skopnya ni dalam bab agama sahaja. Dalam bab soal berpakaian kita tak namakan bid'ah. Dalam bab soal-soal yang tidak di luar daripada rangka ibadat, kita tidak hukumkan, tidak namakan, tidak bincangkan sebagai di antara bid'ah ataupun sunnah. Yang kita bincangkan dalam bab perkara agama. Baik, ini dibuktikan dengan salah satu hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Man ahdasa fi amrina ma laysa minhu, ataupun man ahdasa fi dinina ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang mereka pada agama kami sesuatu benda yang tidak ada asas baginya, maka dia akan ditolak amalannya, tidak akan dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka daripada hadis inilah kita ambil perbincangan kita dalam skop bid'ah ini hanyalah pada urusan agama sahaja. Kata Yusuf Al-Qaradawi dalam buku ini, setiap orang yang bila mana dia nak melakukan sesuatu amal ibadat, dinilai amal ibadat itu sah ataupun tidak sah melalui dua benda. Cara nak kenal ibadat itu diterima ataupun tidak. Soal terima ya soal Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi pada zahirnya dari sudut fiqh ataupun dari sudut syarak, cara macam mana kita nak tahu yang ibadat kita buat itu diterima oleh Allah ataupun tak diterima? Macam mana caranya? Maka setiap amal ibadat tergantung dengan dua hadis. Hadis yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu berpegang dengan niat. Tengok pada niat dia bertepatan dengan syarak, okey, lulus sebahagian. Cek pula yang kedua, man ahdasa fi dinina ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang melakukan sesuatu benda yang tidak ada asas agama di dalamnya, maka akan ditolak. So maknanya nak jadikan sesuatu amalan itu diterima, syarat ada dua. Tepat tak dengan syarak? Yang kedua, tepat tak niat? Bila niatnya tepat,
pada syaraknya tepat, maka amalan diterima. Contoh, solat maghrib, niat clear. Okey, tepat tak dengan syarak? Tepat, sebab 3 rakaat. Takbirnya, rukuknya, sujudnya semua lekat, maka bertepatan dengan syarak. Tiba-tiba seorang niatnya okey, tapi tak bertepatan dengan syarak. Sebab apa? Waktu tahiyat akhir tu dia tepuk-tepukkan pula paha, ditepuk-tepuk pula dada. Yang ni lain macam, sebab tak bertepatan dengan syarak, maka tergantung dan tertolak amalan tadi, kerana dia dah keluar daripada skop agama yang kita sebutkan. Maka kata Yusuf Qadhawi, setiap amalan mesti pegang dengan 2 benda, niat yang tepat, yang kedua mesti bertepatan dengan syarak. Kalau kurang salah satu, habis, tak dikira sebagai amalan yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka oleh itu, sebelum menerima sesuatu perbuatan, kata dia, perlu memenuhi 2 perkara, iaitu perlu diniatkan semata-mata kerana Allah, dan perbuatan itu mesti mengikut kehendak syarak. Baik. Ditanya kepada Imam Al-Fudail bin Iyas. Fudail bin Iyas salah seorang fuqaha zaman tabi'in, seorang ilmuwan yang zuhud di kalangan fuqaha terdahulu. Maka dia membincangkan berkaitan tentang surah Al-Mulk, ayat yang kedua dalam surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Daripada awal surah Tabarak, yang ayat yang kedua, dan dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk Allah uji kamu, ayyukum, di kalangan kamu ahsanu amala, siapa yang amalan paling terbaik. Kata Fudail bin Iyas dalam membahaskan apakah amalan yang paling terbaik di sisi Fudail bin Iyas. Kata Fudail bin Iyas, amalan yang paling terbaik adalah amalan yang ikhlas, dan yang kedua amalan yang sahih. Yang pertama ikhlas, yang kedua sahih. Mana-mana amalan yang dilakukan adanya keikhlasan, Allah terima, itu amalan yang paling terbaik. Yang kedua, yang mana-mana amalan itu sahih pada syarak suruh, syarak perintahkan dan disunatkan ataupun diminta untuk kita buat, maka benda itu bertepatan dengan syarak, maka amalan itulah yang dinamakan sebagai amalan yang paling terbaik. Kemudian ada orang soal dia, apakah amalan yang paling ikhlas dan yang paling betul? Dia jawab lagi, sesuatu amalan yang ikhlas tetapi bukan amalan yang betul, maka ianya tidak diterima. Sekiranya amalan yang betul tapi tidak ditunaikan dengan ikhlas, dia juga tidak diterima. Sehinggalah amalan itu benar-benar ikhlas dan betul. Ikhlas bermaksud melaksanakan melaksanakan kerana Allah, dan sahih ataupun betul itu dilakukan berdasarkan kepada sunnah Nabi SAW. Tapi sebenarnya kalau kita ikut sunnah Nabi, cukup simple. Contoh, apa sunnah Nabi waktu nak makan? Sunnah Nabi nak makan, apa dia? Cara? Baca doa makan. Okey, ada seorang jawab baca doa makan. Baca? Basuh tangan. Okey, basuh tangan. Ada lagi yang lain? Apa dia? Genggam mulut. Macam mana? Genggam. Garam. Okey, garam. Ambil garam, masuk garam dulu. Okey, baik. Yang ketiga, masuk garam. Yang keempat, ada lagi yang lain? Ada. Ibu-ibu kita. Apa dia? Sorry. Makan buah dulu. Makan buah dulu, kata ibu kita. Okey, baik. Ada lagi? Duduk. Makan dalam keadaan duduk. Maknanya makan berdiri tak boleh. Makan duduk, tak apa, makan duduk. Okey, itu. Apa dia lagi sunnah waktu makan? Makan menggunakan tangan kanan. Tangan kanan. Apa dia lagi? Bagi orang tua makan dulu, kanak-kanak kemudian. Okey, baik. Baik. Sebahagian yang disebut, sebahagiannya sunnah, sebahagiannya mungkin tidak.
Okay, di antara sunnah sahabat tersebut, iaitu Nabi SAW ambil garam terlebih dahulu. Nabi tak campurkan garam terus ke dalam makanan, tapi diletakkan, dan dia orang buat kajian memang ada kebaikannya. Orang yang letakkan garam, rasa garam, bila dia makan, dia akan terasa semua makanannya akan rasa masin dan tidak masin, tidak mendatangkan kemudaratan macam kita masuk satu sudu, dua sudu garam ke dalam makanan. Okay. Tapi sebelum Nabi makan, apa yang Nabi buat? First kali sebelum makan, bersungi. Bersungi. Apa dia? Ha? Sebelum makan antaranya tidak basuh tangan sebenarnya. Basuh tangan itu bila perlu. Okay, kalau dipastikan tangan kita bersih tak ada masalah. Tapi ada tuntutan. Tapi yang paling first kali yang Nabi sebut berkaitan tentang makan, iaitu Samillah. Bacalah bismillah. Samillah. Baca doa makan ke tidak? Doa makan tu nak baca boleh, tambahan. Tapi yang sunatnya adalah bismillah. Senang tak? Senang. Macam mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Tak, lagi kurang. Macam mana? Bismillah makan. Takkan mudah? Nampak? Ini ada yang nak makan ni, nak makan kena tengok orang jauh sikit. Dia orang takut orang semua baca doa makan. Baca apa doa makan? Takkan susah namanya. Dia tak apa, jadi takut je. Orang semua, sila baca doa. Sila baca doa. Tak apa, Ustaz lah. Saya dah baca dah tadi. Baca lah. Tak apalah Ustaz baca. Dah kali tak apa pun tak baca. Contohnya, sebab takut dia tak apa doa makan. Jangan risau, tak apa doa makan pun tak apa. Pergi mana-mana tempat, orang tolak kita, baca doa makan, bismillah, makan. Kemudian jangan tunggu, sebut bismillah aja, ngap tu. Bila ngap tu, dia orang tak ada apa, dia orang ngap juga. Dia takkan tunggu lagi. Baik, kerana yang sunatnya yang paling simpul, kita ambil yang paling simpul adalah bacaan bismillah. Bukan maksud saya kata, Ustaz dia orang nak buat yang cantik-cantik, dia nak buat yang simpul-simpul pula. Tidak, kita nak bincangkan tentang yang Nabi buat. Nak ikut Nabi, kita nak ambil hal. Nabi sebut, inna dina yusrun, agama ni satu benda yang mudah. Fala yushadda dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah, jangan kamu memberatkan urusan agama, nescaya kamu akan kalah. Nak baca doa setengah jam. Ada kadang satu tempat tu kita baca doa, dia baca doa habis semua doa-doa orang muslimin, muslimat, ibu bapa semua orang nak makan. Jadi orang ni dah gaul kepala dah. Baik, maka tengok. Sebab tu makan elok, sedangkan dalam bab siapa yang dah dengar azan, tiba-tiba makanan dah kat depan, apa dia dapat? Makan dulu. Dia tak kata kau pergi solat balik baru makan. Tak, makan dahulu. Sunnah mana? Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Makanan dah terhidang kat depan, tak payah doa panjang-panjang. Bismillah, makan. Okay, bismillah, makan. Tapi kalau nak baca, baca. Bukan yang kata tak boleh baca. Paling kurang, bukan panjang mana pun. Allahumma barik lana fima razaqtana. Dahlah baca doa makan. Dah baca hak panjang, baca pun salah. Allahumma barikkana pula jadi barikkana pula. Mau taknya belajar kat anak dia hantar sepasti. Dia pun tak tepat nak menghafal. Baik, so kita ambil yang simpulnya begitu. Bila ambil yang simpul, bukan bermaksud kita kurang, tak. Kita dah ikut Nabi SAW. Dalil dia, kata Nabi kepada Jabir bin Abdullah dan juga kepada Ibnu Abbas waktu mereka tengah makan, ya ghulam, samillah wa kul biyaminik. Wahai anakku, samillah. Dalam istilah fiqh, samillah itu adalah sebutkan nama Allah. Sebutkan nama Allah ialah dalam lafaz bismillah. Tapi kalau sebut, bacalah basmalah. Apa dia basmalah? Dia ada samillah, ada basmalah. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Kalau samillah, bismillah. Dalil yang kedua, satu hari Nabi SAW makan dengan 5 orang sahabat. Makan dengan 5 orang sahabat. Nabi perintahkan salah seorang sahabat, kalau tak salah saya Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi minta seorang untuk baca doa. Yang ni yang kita buat betul. Minta seseorang tentukan, sila Ustaz baca doa sikit. Yang ni betul. Menentukan seseorang untuk baca. Kerana Nabi SAW juga Nabi tentukan sahabat untuk baca. Kata, kalau tak salah saya Abdullah bin Mas'ud, dia kata okey, samillah. Dia Nabi sebut samillah, bacalah bismillah. Abdullah bin Mas'ud baca bismillah dan mereka makan. Maknanya kat sini, bila nak makan, seorang baca, yang lain gugur, tak payah baca.
Tapi kalau dia nak baca juga ihtida' li Rasul, harus boleh baca, tak ada masalah, dia dapat pahala sunnah. Ini kita katakan seorang baca dah memadai daripada yang ramai. Macam bismillah, nak tengah duk makan, tiba-tiba datang seorang Arabi. Siapa dia Arabi ni? Arab Badui. Dia datang, maka dia jemput makan sekali. Dia pun duduk terus makan. Makan sampai selesai. Apa kata Nabi? Bila Arabi itu pun dah bangun, kalaulah Arabi tadi baca bismillah, nescaya makanan kita akan jadi cukup. Maknanya tujuan bismillah tadi untuk keberkatan. Dan orang yang datang kemudian dia kena ulang baca balik bismillah. Tak boleh bergantung dengan orang yang baca sebelumnya, sebab dia dah tertinggal, dia masbuk makan. Maknanya dia datang lewat, dia kena ulang balik, sebut bismillah dan makan. Dia tak boleh pegang hak orang yang dah bacakan tadi. Nampak kan kecantik Islam itu? Tak perlu yang susah. Itu antara salah satu contoh yang ceritakan. Yang lain lagi, dia ada kelebihan sunnah ni. Contohnya macam cara makan. Kenapa kita makan kita angkat kaki? Nabi angkat kaki kanan, angkat lutut kanan. Nabi tangan akan dipusingkan berada di hadapan kaki, lutut diangkat berada pada dada sebelah badan yang kanan. Ataupun boleh tak kita nak angkat lutut kiri, dah lemah lutut kanan, angkat lutut kiri makan? Tak. Nabi makan, Nabi akan angkat lutut sebelah kanan. Apa punca? Siapa tahu? Sebelah kanan kita ni ada bahagian perut tempat masuk makanan. Bila dirapatkan lutut paha kita ke perut, dia akan menahan perut tadi daripada terlalu besar jadinya. Maka dia akan sempitkan, maka makan pun dia akan jadi cepat kenyang. Dia tak sapu banyak-banyak sangat. Sebab tu kalau rasa makanan tak cukup, suruh semua duduk angkat lutut belakang, dia makan tak banyak. Tapi kalau pasien duduk bersila buka tali pinggang, itu memang tidak pinggang. Memang tidak pinggang. Sebab tu cantik sunnah Nabi SAW. Bila pula nak angkat kaki kiri? Bila nak angkat kaki kiri? Angkat kaki kiri bila sembelit. Siapa baca kitab fiqh kita akan jumpa, siapa yang sembelit angkat lutut kiri, rapatkan ke perut sebelah kiri, sebab perut sebelah kiri ni adalah tempat kantung najis. Sengitkan, letakkan tangan, angkat kaki supaya lutut kanan kita akan menyepit tangannya. Letakkan kat sini, kat sebelah kiri, lutut angkat, rapatkan ke dada, ke perut. Maka sebelah kiri ni tempat najis. Sebagaimana orang yang mandi mayat, kita akan gosok sebelah kiri untuk keluarkan kaki najis. Maka orang yang sembelit biasanya kalau buat macam tu, insya-Allah. Tapi kalau tak keluar-keluar juga, elok makan julak. Memang maknanya penyakit sembelit. Kalau boleh, tak apa. Itu cara kita katakan yang dibuat oleh Nabi SAW. Banyak sebenarnya berkaitan dengan sunnah ni. Baik, apa yang bid'ah pula? Contoh bid'ah, dia makan duduk bercakung, dua-dua lutut angkat naik. Macam apek makan, duduk cakung mata, duduk lelak lah. Dia kata ini pun sunnah apa? Dia sebut saja itu adalah sunnah. Engkau buat bid'ah paling besar, Nabi tak buat, kau buat. Kau kata pula benda tu adalah Islam. Itu masuk bid'ahnya. Dia mereka-reka benda yang Nabi tak buat, kemudian dicok benda itu benda sunnah. Nampak? Maknanya hari ini kita nampak sikit. Maknanya bukan dalam agama tu semuanya tak dibenarkan. Ada bab yang kadang-kadang dibenarkan, tapi ada cara yang tertentu untuk kita nilai. Baik, sambung balik. Baik, contoh lagi dia kata. Contoh selepas Nabi SAW selesai solat 2 rakaat sebelum subuh, Nabi SAW akan berbaring di atas rusuk kanan. Kemudian ulama seperti Ibnu Hazm berpendapat selepas mengerjakan solat 2 rakaat sebelum subuh, kita perlu berbaring di atas rusuk kanan. Namun Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sesungguhnya Nabi SAW tidak menjadikan tidur berbaring sebagai perbuatan sunnah. Baginda melakukannya kerana baginda mengerjakan ibadah pada waktu malam, lantaran baginda beristirahat, Nabi penat. Sebab tu yang Nabi berbaring dan tidur. Bila kita baca waktu, maka tengok juga kenapa yang Nabi tidur. Sebab tu dalam hadis perlu belajar asbabul wurud, kenapa berlakunya hadis-hadis yang tertentu, supaya kita tidak tersilap. Antaranya lagi, cara makan ikut Nabi SAW. Antaranya makan duduk ke atas kursi. Kita makan duduk, makan cara sunnah lah malam ni. Kita pun tanya, makan cara sunnah macam mana Ustaz?
makan dalam talam. Makan dalam talam sunnah dia kata. Habis tu makan Nabi kan itu semua. Orang barat kata riuh lah tu semua. Tu karut. Kalau kita kan dah cantik, mari kita makan dalam talam. Okey. Makan dalam talam ramai-ramai kan kesunnah katanya. Atas kursi itu bukan sunnah. Dakwaan yang mengatakan soal makan ke atas kursi bukan sunnah. Ini antara pandangan yang salah kata Yusuf Al-Qaradawi. Karena dia kata Nabi Muhammad SAW makan mengikut adat dan kebiasaan kaumnya, iaitu tabiat yang mudah, rendah diri dan zuhud. Namun cara makan dengan duduk di kerusi ataupun makan menggunakan sudu tidaklah dinilai sebagai perkara bid'ah yang bersangkut paut dalam perkara agama. Ini yang kita kena faham. Baik. Begitu juga yang seterusnya. Macam kes baju hutang baju tadi. Baju hutang kebetulan ada seorang ustaz sebut kaitan hutang baju ni. Nabi SAW bila Nabi solat, Nabi akan buka hutang baju yang atas. Umar Al-Khattab tak tutup hutang baju atas. Begitu juga dengan Abdullah Ibn Umar, anaknya pun tak tutup hutang dan mereka akan buka dadanya. Okey, baik. Kita kena faham konteks apa kata Yusuf Al-Qaradawi dalam bab hutang baju. Katanya Ibnu Umar salah seorang yang begitu terkesan dengan perbuatan Nabi disebabkan cintanya yang tulus. Beliau melakukan segala perbuatan Nabi tanpa mengetahui sama ada dia mendatangkan takarrub pada Allah ataupun sebagai ikutan. Juga kepada sahabat yang lain. Contoh, ketika sahabat mengerjakan solat, maka mereka akan buka butang-butang baju. Lalu ditanyakan, kenapa? Mereka jawab, sesungguhnya aku melihat Nabi SAW melakukan yang demikian. Baik. Maka mudah-mudahan Nabi SAW melakukan perbuatan itu pada hari panas atau musim panas. Sebab itu Nabi buat ada sebabnya. Barangkali perkara yang dibuat itu waktu tengah panas, Nabi buka baju. Bila mereka tengok Nabi buka baju, mereka pun buka baju juga. Ini yang dikatakan. Kerana mereka sayang sangat-sangat kepada Nabi sampai dia ikut semua benda yang Nabi buat. Siapa yang ikut macam tu tujuan kerana nak ikut Nabi, dia dapat keberkatan. Tapi tak boleh nak mengatakan benda yang dibuat itu adalah sebagai salah satu sunnah. Kerana dalam sebagaimana yang Yusuf Al-Qaradawi kata, itu hanyalah respon pada keadaan yang tertentu, muncul disebabkan oleh kerana musim panas dan sebagainya, maka itu yang disebut. Adapun sampai ke tahap kita pergi office, buka semua hutang-hutang, pakai tie, hutang buka. Tanya kenapa tak hutang kan? Sunnah. Okey, contohnya. Habis itu yang kau pakai tie tak sunnah. Okey. Ini cara yang salah. Kemudian kita pakai kemeja, kita biasakan buka hutang sehingga nampak dada kita. Orang kata, nampak kita samseng. Kenapa ni Nabi buat macam ni? Ini salah. Itu cara yang tak kena. Sedangkan innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah sukakan pada kecantikan, Allah cantik dan sukakan pada kecantikan. Ini antara benda-benda yang patut kita perhatikan. Baik, sambungan yang seterusnya. Bid'ah hanya dalam urusan duniawi. Bid'ah seperti yang kita katakan adalah perkara yang direka cipta mengikut pendekatan agama. Sekiranya Islam menghendaki supaya tetap dalam urusan agama, maka mereka dibolehkan melebihi tahap kemampuan mereka dalam mencipta sesuatu dan menjadikannya sebagai satu rekaan demi kegunaan dan urusan duniawi. Justru ini yang dilakukan oleh golongan salaf. Sebab tu ulama kata dalam bab hutang ini adalah benda dunia. Bila benda yang berkaitan benda dunia, tidak ada masalah, melainkan perkara yang berkaitan tentang ibadat. Nak pakai hutang, tak nak pakai hutang, tak ada masalah. Nak makan dengan sudu, nak makan dengan garpu, dengan chopstick, tak ada masalah. Kerana benda yang berkaitan tentang dunia harus untuk kita ubah ikut kesesuaian zaman dan masa. Tak ada masalah. Sebagai orang berkenderaan, pergi haji, naik kapal terbang, itu semua bab dunia yang tak perlu nak disebutkan sedikit pun. Sama juga dalam bab perkara-perkara yang kita katakan cara pemakaian. Contoh macam cara setiap orang sayang kat Nabi, dia mesti kena pakai selempang hijau, mesti kena pakai serban, mesti kena pakai pelitup kepala. Sebab tu kalau siapa belajar berkaitan tentang serban, kita akan dapati ada keadaan yang Nabi pakai serban, ada keadaan yang Nabi bukakan kepalanya, ada keadaan yang Nabi ikat kepala dengan kain, ada keadaan yang Nabi buat tocam. Pernah dengar Nabi buat tocam? Ini mesti tak pernah dengar.
Nabi pernah buat tojang, 4 tojang kat belakang. Masukkan tojang dendan. Tahu dendan macam mana? Kan orang Afrika yang ikat rambut bagi jadi halus. Ikat, dirapatkan di kepala. Bila Nabi buat dendan rambut ni, ni kalau boleh kat budak-budak sekolah ni bukan ikut, dia kata Nabi ikut Nabi ni. Baik, Nabi buat 4 dendanan di belakang rambut Nabi ketika mana? Ketika Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Sebagaimana hadis riwayat Rasulullah SAW, seorang budak kecil, seorang budak perempuan, saya tak ingat nama. Nabi dendam 4 rambut. Tetapi Nabi dendam dan Nabi pakai serban warna hitam lepas tu. Dendam. Apa tujuan Nabi dendam? Yang ni kena tahu. Kita dendam sebab ini, Nabi dendam sebab nak menghalang daripada terkena kotoran. Contoh macam orang yang rambut panjang diikatkan rambut, apa punca? Supaya terurus keadaannya, maka hukumnya adalah harus ni benda-benda yang bersifat dunia, maka dia boleh di-adjust ke mana nak adjust mengikut kesesuaian, melainkan jangan mengikut apa-apa yang datang daripada agama yang lain. Maka hukumnya adalah harus. Dalam urusan dunia, mana-mana tak ada masalah, melainkan perkara yang masuk dalam perkara-perkara syarak saja, agama. Baik, perkara bukan bid'ah. Sekiranya sesuatu perkara mempunyai asas di sisi syarak, ia bukan perkara bid'ah. Baik, contoh, baca doa, ada orang datang komplain, ni geng-geng bid'ah belakang ni. Nabi mana ada baca? Ada, pernah dengar tak orang datang marah baca doa? Pernah berlaku di Bukit Buang, tempat yang saya mengajar semalam, surau belakang BBU tu, surau BBU. Ahli karya dengar baca doa lepas solat maghrib. Selesai solat maghrib, zikir, angkat tangan baca doa. Ada seorang datang, budak kulit hitam. Ni tak tahulah sama ada dia faham salafi ke wahabi ke, Allah Ta'ala alam. Dia tak puas hati kerana orang Malaysia suka baca doa lepas solat, Nabi tak baca doa lepas solat katanya. Jadi apa dia buat? Dia ambil duit shilling, dia masukkan dalam tapak tangan setiap orang. Tak seorang semua, 20 sen. Dah mau menghina orang yang kat tangan tadi, kerana dia kata benda tu adalah bid'ah. Nabi tak buat, kenapa kau buat? Baik, apa stand kita dalam hal ini? Ada tak asas syarak dalam berdoa lepas solat? Asal-asal ada asas. Okay, yang pertama Nabi tak buat, tapi kita nak buat. Ada asas ke tidak pada syarak? Asas apa? Siapa boleh? Allah, so ni kita jadikan discussion dari perbincangan. Doa itu adalah senjata orang Muslim, senjata orang Islam, betul. Yang kedua, doa tidak, adakah doa ada waktu yang tak boleh berdoa? Ada tak? Tak ada. Maknanya doa ni doa yang terbuka. Bila-bila masa kau nak doa, silakan. So ada asas ke tak ada asas? Ada asas pada syarak. Sebab doa bila-bila masa boleh doa. Kau suka pula aku dah doa lepas solat, kau tak nak doa bila kat kau. Kat sini asas dia. So maknanya ada tak asas? Ada asas. Maka orang yang berdoa lepas solat, hukumnya harus. Apa hukum berdoa? Apa hukum berdoa? Sunat ke? Wajib ke? Masuk dalam bab perkara sunat. Ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka 'ibadi anni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah kata, mintalah kepada aku dekat dengan kamu. Ada ditentukan masa? Tidak ditentukan masa. Bila tak tentu masa dan Nabi tak kata pun tak boleh buat pada waktu sekian-sekian dalam doa, maka hukumnya adalah harus. Kerana al-asru fil asya ibahah, asas pada sesuatu benda hukumnya adalah harus. So kat sini harus hukumnya. Itu antara salah satu. Saya ambil benda-benda yang kita selalu buat adalah untuk kita, mungkin ada orang yang bertanya nanti, mungkin itu sekadar sadaran kita. So doa tak ada masalah. Baik, sama juga ada orang kata, kenapa lepas solat orang baca Fatihah? Ada setengah ustaz, dia nak mula majlis, dia baca Fatihah. Macam saya tadi, saya baca Fatihah. Dia kata ada Nabi pernah baca Fatihah sebelum bercakap. Tak pernah baca. Apa yang kau nak bacanya? Baik, ada kelarangan Nabi kata jangan baca Fatihah melainkan dalam solat saja kau boleh baca? Tak ada larangan. Bila tak ada larangan, ada tak asal? Yang pertama, nama Fatihah itu sebenarnya adalah Fatihatul Kitab, pembuka bagi Al-Quran. Harus dibaca pada mana-mana tempat dan terutama pada pembukaan.
permulaan untuk melakukan apa-apa perkara. Ada asas pada syaraknya. So, tak ada masalah. Apa lagi yang kita buat? Baca Yasin. Baca Yasin ni yang susah nak jawab sikit. Baca Yasin malam Jumaat. Baik. Baca Yasin malam Jumaat, adakah dihukumkan bid'ah juga Ustaz? Baca Yasin malam Jumaat ni yang kami duk baca, bid'ah ke tak? Kalau beriktikad dengan baca Yasin pada malam Jumaat itu adalah sunnah, kita buat bid'ah. Tak? Tapi kalau sekadar malam Jumaat tak ada pun nak buat saja, kami malam-malam ni kami mengaji, malam ni kami nak baca Yasin kerana nak ambil kelebihan daripada surah Yasin, itu tak ada masalah, silalah baca. Kerana Al-Quran harus dibaca pada bila-bila masa, tak ada masalah. Tapi jangan hadkan waktunya. Tapi yang paling afdalnya apa? Surah Al-Kahfi. Sebab Ustaz jemaah semua dah cekap dah baca Yasin Ustaz, baca Kahfi dia orang tu bangkak lagi Ustaz. Contohnya tu lain cerita lah. Tapi usahakan pula jangan buat secara konsisten, tukar-tukar sekali-sekala. Cuba tukar-tukar sekali-sekala. Mungkin nak baca yang lain pun tak apa, baca surah-surah yang lain, surah-surah pilihan yang lain, tak ada masalah. Maka hukumnya adalah harus. Tapi yang paling afdal sekali iaitu dengan cara kita katakan ambil yang mana yang Nabi SAW sebut. Sama juga lain daripada tu. Maaf cakap, selepas daripada solat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa kita buat lepas tu? Sapu muka. Sapu muka. Ada orang yang sapu lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, cium lagi, cium tangan hatu yang mahal tu, mula letak kat leher. Saya macam nak tanya, kenapa letak kat leher, kenapa cium pula? Kalau suka tanya, dia pun cium. Okay. Ada hak tarik daripada depan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita tarik. Ada apa sih macam tu? Ada hak Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, angkat dua belah tangan, sapu muka, tarik ke jambut. Okay, baik. Ada lagi pula Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tarik ke muka ke belakang, tepuk ke belakang, pak, tepuk ke belakang pula. Lagi dahsyat itu. Baik. Kalau siapa yang buat, cuba tanya. Ni kira kita berkongsi, kita discuss ni bukan nak hukum, tidak, saya bukan nak hukum. Contohnya buat macam tu. Dia buat. Okey, kalau saya tanya soalan, kenapa buat? Kalau saya tanya soalan lah, kenapa buat? Kalau apa dah buat? okey, apa buat, anak pun buat sekali. Okey. Sebab kita ikutan taklid. Okey, mungkin ada orang jawab, saya tak tahu, saya memang dah jadi tabiat dan memang saya suka buat macam tu. Okey, baik. Ada pesawat. Ada yang ikut. Macam saya tu, jelas saya cakap, saya ikut-ikutan. Saya ikut daripada bapak saya punya style, tarik daripada belakang pergi ke depan. Okay. Ada orang lain yang saya tengok ada sebagai ustaz, dia cium je pula tangan dia. Cium pula, lepas tarik daripada belakang ke depan, cium. Ada yang tak tarik ke belakang, atas kepala pegang hubung kepala dia, pegang pukul dia. Okay. Ada yang macam tu, ada yang letak kedua belah tangan. Baik, so kita pun tak tahu gaya kepala. Saya banyak suka kadang-kadang suka tanya. Saya tanya, kalau ada ustaz yang mengaya, cuba tanya ustaz tu dalam bahasa muka. Ustaz, kenapa ya ustaz kita sapu muka? Kebiasaan ustaz tu pun tak tahu jawab. Tapi kalau ada ustaz yang dia memang dah prepare, dia ada dalil, dia boleh jawab. Dia bawa satu dalil hadis berkaitan tentang sapu muka menurut beberapa orang ulama berkaitan tentang sapu muka. Dibawanya dalil dan memang betul adanya dalil, tetapi hadis yang dibawa itu ada dua pandangan. Yang pertama dhaif, yang terlalu dhaif. Yang kedua hadis yang mungkar. Dia mungkar ni hampir kepada hadis yang buruk di dalam bahasa muka. So bila bertemu dengan hadis yang terlalu dhaif ni, rasa-rasanya lebih baik ditinggalkan. Baik, ada lagi sebahagian ulama menjawab. Kita hormati ulama yang jawab. Dia bukan nak bagi kita sesat, dia pun ada dalil dia dan dia rasa dia boleh terima dalilnya. Atau yang disebut as-salatu lughatan ad-du'a. Solat dari sudut bahasanya adalah doa. So bila mana kami selesai solat, kami akan sapu tangan di muka sebagai menandakan selesai yang kami berdoa. Tak apa, maka pun
sekadar pandangan dia. Okey, baik, tak ada masalah. Nak terima boleh, tak terima boleh. Kenapa? Kerana itu adalah pandangan. So pandangan manusia kita boleh terima dan kita boleh tolak. Pandangan yang seterusnya pula mengatakan zaman dahulu mereka solat kat atas pasir. Masjid Nabawi, permulaan ketika dibina Masjid Nabawi itu, tapak asasnya dibuat daripada batu kerikil. Batu kerikil. Bumbungnya daripada pelepah tamak, tapak asas batu kerikil, dan sahabat bersolat di atas batu kerikil itu. Tanpa hamparan sikit pun. Itu pun subuh penuh saf. Batu kerikil ini kapet punya tebal ni. Sehingga mereka dibenarkan untuk meludah di tempat mereka solat tu, harus pada waktu tersebut. Sama juga macam hadis ni. Hadis dia buka hadis, Nabi kata siapa yang nak meludah waktu solat, ludahlah di sebelah kirinya, jangan ludah ke arah kiblat dan sebelah kanan. Tengah solat dia ludah. Matanya kenapa ludah? Nabi pun ludah waktu solat. Ini pun sama juga, salah dalam bab memahami sunnah. Kerana waktu tersebut mereka solat di atas batu kerikil, maka boleh dibuang, bukan sebagaimana kita yang bersolat adalah masjid dan surau. Baik, so kembali balik dalam bahasa muka tadi, mereka mengatakan zaman dahulu orang solat kat atas pasir. Jadi lepas solat dia pun sapu buang pasir tadi. Jadi batu yang jadi ikut-ikutan sampailah ke zaman hari ini orang sapu di muka. Dan yang saya jumpa orang sapu muka ini hanyalah orang Nusantara sahaja. Siapa orang Nusantara? Indonesia dengan Malaysia dan juga Thailand. Lain daripada tu saya tak pernah jumpa lagi, baik India, Pakistan, mana-mana negara Arab, walaupun mereka bermazhab Syafi'i yang pure. Di Syria, Syafi'i yang paling kuat dan paling ekstrim, sehingga dia sebut kat kita, masjid tu kau jangan pergi. Saya tanya dia kenapa? Itu masjid tu mazhab Hanafi. Kita tolak kat masjid kita, masjid Syafi'i saja. Sampai begitu dia punya ekstrim. Tapi tak ada seorang pun yang solat sapu muka. Sebab tu saya rasalah datang sapu muka ni disebabkan ikut-ikutan kita pada zaman dahulu. Mungkin orang-orang zaman tuk nenek kita zaman dahulu mereka mengikut orang-orang yang alim, mungkin disapukan atas niat doa dan sebagainya. Akhir sekali jadilah berturut-turutan sampai ke zaman kita hari ini. Baik, so adakah benda itu jadi jatuh dalam bab bid'ah? Kalau diniatkan benda itu perintah agama, bid'ah. Tapi kalau saya dah terbiasa lah ustaz, susah, itu tak ada masalah. Kadang tabiat habit. Sah tak solat? Sah sebab dah habis solat. Tak ada masalah, tak menyejukkan solat. Tapi pergi cakap kawan, kau sapu tangan kat muka. Yang ni yang tak boleh. Disuruh orang suruh sapu pula, yang ni tak dibolehkan. Lepas tu ni kita kena faham dalam bab tu. Lepas tu kadang-kadang maaf cakap, ada sebahagian ustaz-ustaz mengajar bab fiqh terlalu melampau berlebih-lebihan. Contoh waktu duduk tahiyat akhir, pastikan anak-anak semua tangan, jari tangan jangan lebih daripada lutut. Siapa yang tangan lebih daripada lutut, besok di akhirat Allah putuskan tangan jari dia. Siapa yang lutut lebih daripada tangan, besok Allah potong lutut dia. Kau datang kita bohong pula kawan. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Berpesan-pesanlah dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Jangan langsung gunakan penipuan, terutama kepada anak-anak kecil kita dalam bab nak galakkan mereka untuk turut ikut agama tapi dengan cara tipu. Jangan. Ini yang benda ni yang jadi turun-turun ni. Contohnya jangan makan nasi, kan siksian nasi itu menangis, ke akhirat besok nasi itu untuk bela kat kau. Itu dah rekod namanya. Dah rekod. Dan anak kita dia akan pegang benda tu, dia akan ingat sampai bila-bila dia akan sebut ke anak dia sebut ke anak dia, keturunan semuanya menyebut tentang perkara tu. Sedangkan sebut benda yang baik, rezeki, Allah tak suka orang membazir ni, amalan syaitan. Boleh sebutkan benda yang benar, maka jangan ditipu, terutama kepada anak-anak kita. Ini di antara beberapa perkara yang masuk dalam bab bid'ah. Contoh, banyak perkara yang berlaku antaranya dalam bab Al-Quran contohnya. Siapa yang himpunkan Al-Quran? Zaman Nabi dah ada penulis wahyu, tapi Nabi tak benarkan untuk dibukukan. Nabi benarkan, Nabi masukkan, ayat ni masuk dalam surah tu, ayat ni masuk dalam surah ni, bahagi-bagikan, cuma berada pada lembaran-lembaran, tidak dibukukan. Sehingga sampai ke zaman apa? Sayyidina Osman, mazhab Osmani yang dibukukannya. Maka bid'ah tak pada sudut lafaznya ya, tapi bertepatan dengan syarak, bertujuan untuk nak pelihara
pelihara Al-Quran. Sama juga dengan isu solat tarawih, kita dah sebutkan dahulu sebagaimana Nabi Umar kata, ni'mal bid'atu hadhihi, baik-baik bid'ah adalah bid'ah ini. Baik. Contoh dia kata, surah Al-Baqarah yang diturunkan pada awal tahun di Madinah. Namun surah ini tidak sempurna penurunannya kecuali selepas 8 tahun. Surah Baqarah mula-mula turun di Madinah dan tak sempurna, sehinggalah 8 tahun lepas itu baru sempurna satu surah Al-Baqarah. Dalam surah ini terdapat ayat yang mengumpamakan para ulama seperti mana yang direkodkan daripada Ibn Abbas melalui ayat terakhir yang diturunkan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini ayat terakhir yang diturunkan. Apabila perancangan pengumpulan Al-Quran mahu dilakukan, Nabi SAW larang. Nabi kata jangan. Oleh sebab itu Al-Quran tidak dihimpun menjadi mushaf sehingga wafat Nabi. Para sahabat tidak terlibat daripada sebarang pokok tambah dan pengurangan. Selepas Nabi wafat, mereka melakukan penulisan. Umar pergi minta ke Abu Bakar nak buat mushaf. Abu Bakar tolak. Abu Bakar kata minta maaf. Dia kata aku tak berani, sebab Nabi larang. Ini hebatnya orang-orang zaman dahulu, kami tak akan buat melainkan benda yang Nabi buat. Umar orang yang berwawasan orang dia. Abu Bakar orang yang amanah orangnya, dia takkan tukar. Adapun Umar dia memandang maslahah ke depan. Maka Umar minta kepada Abu Bakar, maka mereka tak. Abu Bakar tolak, sehinggalah pada zaman Osman barulah dibenarkan pada waktu tersebut. Sama juga cerita tentang solat tarawih. Ubay bin Ka'ab jadi imam solat tarawih secara berjemaah, sedangkan sebelumnya tak pernah dibuat solat tarawih. Sehingga dia menyebut ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah ini. Baik. Berlebih-lebihan dalam beribadat, iaitu kita dah sebut tadi, antara puncanya kerana kita tak nak berlebih-lebihan dalam perkara-perkara ibadat. Antaranya macam setengah orang diminta, ada orang cakap ada satu tempat di Melaka ni jemput saya bagi satu ceramah dekat Melaka untuk imam-imam seluruh negeri Melaka. Okey, baiklah. Jadi bila dia datang, dia pun tanya, Ustaz mengajar tasawuf juga kan? Saya kata ya, saya mengajar. So saya meminta Ustaz bawa tajuk tasawuf ini, pendekatan imam-imam terutama menggunakan faktor tasawuf di masjid untuk menarik orang datang ke masjid. Saya kata okey, tajuknya saya terima. Tapi sebelum tu saya nak tahu Ustaz ikut tarekat mana, sebab kami nak kena tahu juga. Ustaz masuk Syadzali ke, Naqsyabandi ke? Saya kata tarekat saya tarekat Quran dan Sunnah. Dia kata tarekat mana tu? Tarekat Quran Sunnah lah. Tak, sepuan-puannya kami nak tahu. Kalau Ustaz ada doa-doa yang Ustaz amalkan, yang Ustaz ambil daripada tok guru mana-mana, boleh tak Ustaz kongsi sekali dengan kami? Saya kata ada, saya ambil doa daripada tok guru saya. Apa tok guru Ustaz? Tok guru saya Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mention macam tu, muliakan tok guru lebih daripada Nabi SAW. Tok guru hanya sekadar doa. Doa ni apa-apa boleh didoakan, tetapi ada doa yang maksud, yang Nabi SAW doakan, tapi kita tak mau ambil doa yang maksud ni, sanggup ketepikan doa Nabi, ambil doa yang datang daripada orang yang biasa, maka rugilah. Adapun doa Nabi kita buat, doa orang biasa sekadar nak ambil keberkatan ulama-ulama, tak ada masalah. Contoh, ada ulama besar dia kata, saya kalau saya nak keluar, saya akan baca bismillah. Amalan saya amalan bismillah 30 kali. Walaupun Nabi tak buat, keberkatan bismillah tu saya amalkan. Kita nak ikut, tak ada masalah. Keberkatan pada bismillah bukan keberkatan pada benda-benda yang lain. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang sampai ke satu tahap berlebih-lebihan, bersangat-sangatan dalam tokoh tambah dalam perkara agama. Okey, ada apa soalan untuk dikongsi? Pembahagian bid'ah. Bid'ah ada yang bahagikan pada 2, ada bahagikan pada 5 pun ada. Itu saya tak nak sebutlah. Ada yang mengatakan semua benda yang Nabi tak buat adalah bid'ah, tapi kita ambil sebagaimana ahli sunnah wal jamaah, iaitu dalam bab bid'ah yang baik dan juga bid'ah yang tak baik, bid'ah yang makruh, bid'ah yang haram dan sebagainya. Contoh bid'ah yang pelik berlaku dalam masyarakat kita, pernah dengar? Solat kifaratul baul. Apa pernah dengar? Solat kifaratul baul ataupun kafaratul baul, penebus kencing yang tak lawas. Pernah dengar? Solat ini dibuat lepas maghrib
Tujuannya bagi siapa yang kencing tak lawak kokot, waktu kita solat air kencing terkeluar sedikit, kokot. Sebab kokot ni kita tak tahu, so kita nak hapuskan dosa yang tadi itu yang kita buat secara tak sengaja, maka kita buatlah solat ini. Ingat, ni antara bid'ah dalam agama. Kerana apa? Siapa yang mengaji hadis, rufi'al qalam 'anis salas, diangkat pen. Di antaranya orang yang melakukan secara bukan kehendak dia, kencing nak keluar, buat macam mana? Pernah dengar kencing tak lawas? Kencing tak lawas, siapa yang kadang-kadang mungkin waktu dia rokok terasa keluar air kencing, ataupun waktu dia batuk, waktu dia sujud, dia akan terasa keluar air kencing. So apa hukumnya? Orang ni bila nak solat, pastikan jangan solat tak pakai seluar dalam, pakai seluar dalam. Okey, baik, jangan pakai kain plekat saja. Kena pula kain plekat cap kursi, hakim kotor lama punya dulu. Okey, baik, pakai seluar dalam. Pakai seluar dalam, pastikan seluar dalam tu seluar dalam yang agak tebal, so bila terkeluar dia berada kat dalam, maka tidaklah dihukumkan batal solat. Ataupun nak selamatkan lagi, mintalah pet isteri dia punya, buat kat depan tu. Gamak nak ni dengar, pergi kedai cari plastik es krim pun boleh juga. Ikat nak getah, takut keluar. Baik, kalau terkeluar juga bukan kehendak kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, maaflah kami apa yang kami lupa dan apa yang kami tersilap. Bukan benda yang bukan sengaja, tak disengajakan. Itu doa yang disebut dalam Al-Quran. So tak perlu apa-apa kafarah pun, melainkan benda yang dibuat secara sengaja saja. Tidak ada disyariatkan solat kafaratul baul. Siapa yang solat maka dia masuk dalam bab memang sengaja mengadakan doa. Sama juga dalam bab, pernah dengar mandi kereta? Mandi kereta, siap buat solat lagi, solat hajat, mandi kereta. Baru beli kereta, pergi jumpa ustaz, tolong mandikan kereta saya. Okey, ustaz tu pun baca ayat kursi semua disiram kat atas kereta. Ni pun sama. Jangan kita tambah sampai macam tu. Nampak comot agama kita dan menjadikan manusia dia tak nak berusaha dan dia akan bertawakal semata-mata. Start enjin, bismillah, tawakal tu Allah, tekan 18 tak apa, kereta aku start dah jampi. Okay, baik. Ini yang bahaya. Lepas tu kita tak nak dalam agama yang macam tu. Kemudiannya juga hanya bergantung kepada doa. Air ada dijual baru-baru ni tahun lepas kat MITC. Air Al-Quran yang dimakan oleh anak-anak 30 juzuk. Al-Quran tu dimakan separuh, air Al-Quran tu dia buat jual kat air tadi. Dia jual air tu. Kemudiannya juga adalah air hujan yang ditadah pada malam Jumaat, dibacakan Al-Quran 30 juzuk dan dijual di sebelah kedah banyak. Orang tanya apa hukumnya? Saya kata, kalau saya pergi jumpa air di situ, saya kata dekat dia, saya kata daripada saya beli ini, baik saya bawa balik, saya makan tu Al-Quran yang ada kat rumah saya. Tak, kalau dah nak ambil berkat, baik makan tu Al-Quran, kita rendam sendiri pun tak apa. Kenapa nak biar anak-anak pergi makan, dia baru nak ambil air dia? Itu yang kadang-kadang banyak benda tak logik. So Islam tak ada mereka-mereka sebagaimana agama-agama yang lain yang mereka-mereka belum kok tambah, akhir sekali tak nampak dia punya kesucian agama tadi, maka akan hilang disebabkan kita terlalu banyak mereka. Dan disebut dalam saya baca secara ringkas lah, kenapa yang Islam tak suka sangat dalam perkara Islam berkeras terhadap isu bid'ah. Yang pertama, pembuat bid'ah melihat dirinya sebagai orang yang meletakkan syariat standing Allah SWT. Siapa kau yang kau nak tukar tambah agama ni? Ingat, sedangkan yang buat agama ni Allah dan juga Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan. Bila kita buat, kita pula lebih daripada Allah SWT. Baik, yang kedua, pembuat bid'ah melihat undang-undang agama mempunyai kekurangan dan perlu disempurnakan. Seolah-olah ada kekurangan pula dalam agama ni. Nabi kata, al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmat kata kami. Wa raditu lakum al-Islam madinah, dan aku redha agama Islam jadi agama kamu. Tiba-tiba kita buat masih lagi menokok tambah, merasakan seolah-olah ada kekurangan pada agama kita. Yang ni yang tak boleh. Baik, yang seterusnya, perkara yang direka menyukarkan agama dan terkeluar daripada tabiat agama yang bersifat toleransi. Bila dah mereka-reka, maka menyebabkan menyukarkan agama dan terkeluar daripada sifat agama tu yang mudah, menjadikan agama makin susah. Siapa yang mati, yang pertama sekali lepas dah mati, apa kena buat?
kena siapkan di Kedah. Saya ceritakan di Kedah. Bila mati, ada orang datang tanya, si mati tinggal duit berapa ribu? Isteri dia kata dia ada 3,000. Okey, 3,000 maknanya kita boleh panggil orang solat jenazah dalam 100 orang. Betul tak? Betul. Satu kepala RM3. Satu kepala RM3 dibayar. Maka sampai begitu sekali, sampai orang nak mati pun jadi takut. Ada duit mana kena hutang, betul. Mati kena hutang. Ini yang berlaku hari ini. Saya kena ban di satu masjid di Kedah, puncanya pada Teguh Belanda. Ada pula yang sampai ke satu tahap yang baru-baru ni yang berlaku kan, sampai keluar bil sampai RM4,000 kena bayar bila dah meninggal. Maka menghilangkan sifat toleransi dalam agama. Sepatutnya dimudahkan. Tiba-tiba dijadikan agama ni nampak benda yang terlalu sukar dan untuk diamalkan. Sama juga yang seterusnya, dia kata kenapa Islam tak suka bid'ah dalam agama menghapuskan perkara sunnah yang asli, menyebabkan dia jadi dah tak original lagi. Yang kelima, bid'ah dalam agama mengundang manusia meninggalkan reka cipta dalam urusan dunia. Maka menyebabkan manusia akan jadi malas untuk berusaha. Akhir sekali bergantung kepada air, buah kismis 7 biji sekali makan. Kemudiannya pula air yasin, pensel yang dijampi, kemudiannya pula doa-doa untuk wali dan sebagainya. Akhir sekali orang jadi malas untuk berusaha. Jadilah orang-orang bukan Islam rajin dan mereka dapat, dan kita umat Islam hanya sekadar mengharapkan doa sahaja. Ini yang bahayanya ni, bila kita terlalu berpegang dengan perkara-perkara bid'ah. Antaranya lagi, bid'ah dalam urusan agama memecah belahkan dan menghancurkan kesatuan umat. Ini penyebab kadang-kadang kita berdekir, berkeras nak buat juga satu perkara, sedangkan kita tahu benda itu tidak ada dalil pun. Banyak lagi antaranya itu, antara benda-benda yang saya sentuh secara tak langsung. Topik ini sebenarnya macam mana nak selesaikan. Penyelesaiannya, siapa yang nak tahu sunnah yang sebenar, nak tak nak, kena mengaji. Nak mengaji yang terbaik, iaitu antaranya mengaji hadis. Saya cadangkan dekat surau ini, kalau boleh start dulu dengan yang paling simple. Ambil dahulu kitab hadis 40. Selesai hadis 40, naik upkan sikit kepada Riyadhus Shalihin. Waktu yang sama, kalau ada masa, bukalah kitab Bahrul Mazi. Bila kita belajar buku ni ataupun syarah Sahih Muslim dan sebagainya, maka kita akan dapati banyak benda sunnah yang betul-betul solid sunnah, tapi kita tak amalkan kerana kita disibukkan dengan benda-benda yang kadang-kadang tak sampai pun kepada belajar sunnah. Sebab tu kebiasaan siapa-siapa yang belajar hadis, semuanya akan menukarkan apa yang mereka telah buat sebelum ni kepada benda yang lebih bertepatan dengan syarah. Sebab tu kena belajar hadis. Belajar hadis, insya-Allah kita akan kenal secara langsung. Saya boleh dikatakan banyak benda yang saya tinggalkan. Punca disebabkan bila kita makin belajar, kita makin mengenali apa benda yang dinamakan yang sepatutnya kita buat dan apa benda yang patut kita tinggalkan. Itu antara adalah salah satu. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Sekiranya ada soalan untuk consider. Baik, apa hukum mengambil upah? Sepatutnya dalam bab menguruskan jenazah adalah fardu kifayah. Urus jenazah fardu kifayah. Bila fardu kifayah, semua orang bertanggungjawab. Sebahagian buat, yang lain tak payah. Maknanya bila ada orang yang buat, kita dah lepas. Walau bagaimanapun, zaman dah berubah. Kita katakan semua benda memerlukan kepada kos. Boleh tak nak ambil, sebagaimana mengajarkan Al-Quran juga fardu kifayah, boleh tak nak ambil upah pada benda-benda jenazah, Quran dan sebagainya. Kita pegang dengan salah satu hadis dalil daripada Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari, satu hari mereka pergi ke satu tempat musafir. Dalam perjalanan bermalam di satu tempat, di antara tengah jalan tu, tiba-tiba datang satu kabilah yang berdekatan bagi tahu ketua kabilah kami dipatuk, disengat oleh binatang bisa. Ada tak siapa-siapa yang pandai buat? Abu Zar kata, orang kata, Abu Zar, kau pergilah baca-baca sikit. Abu Zar kata, saya cuba. Abu Zar kata, saya cuba. Apa Abu Zar buat? Abu Zar pergi dan Abu Zar hanya baca surah Fatihah saja pada tempat yang disengat. Baca-baca surah Fatihah, sembuh. Bila sembuh, semua geng-geng kabilah ni, kerana tuk batin dia ni baik sembuh,
Pokat seronok, bagi kambing banyak-banyak dekat Abu Zar. Ambil kami hadiahkan sebab kau dah sembuhkan. Dia kata bukan aku, Allah yang sembuhkan, tak apa, kami hadiah ambil. Dia pun bawa balik kambing. Sampai dekat tempat geng-geng dia kata kami tak mau tanggungjawab, engkau yang tanggungjawab. Ini kambing ni semua tak boleh. Mana boleh ambil aku upah, boleh baca Quran, pada baca Quran yang dibaca kepada orang yang sakit. Tak boleh. Dah jadi confused. Ada pok yang lain pula kata, tak apa, kita bawa balik kambing ni, kita tanya Nabi kan. Sampai nanti bawa balik semua kambing tu pergi jumpa Nabi. Tanya Nabi, Nabi kata harus kalau orang bagi ambil. Kalau orang bagi, diharuskan untuk ambil pada waktu tersebut. Boleh tak nak minta? Nak minta jangan minta. Tapi kalau orang bagi, harus. Boleh tak nak tentukan? Boleh tentukan, tapi bukan pada bacaan, bukan pada bantuan, tetapi pada kos, masa, dan juga kita katakan kelengkapan barangan yang digunakan harus. Tapi bila dijadikan perniagaan, ini yang jadi tak cantik. Elakkan daripada jadikan sumber perniagaan. Sebab benda ni benda yang tak boleh, tak patut dijadikan sumber kesenangan pada seorang dengan cara seolah-olah macam ambil kesempatan lah. Patutnya dibantu. Contoh macam hadis Ja'far bin Abi Talib, Nabi perintahkan sahabat semua bantu keluarga dia, bukan dengan cara mengambil kesempatan daripada situ. Yang poin. Dua soalan. Soalan pertama, umrah 7 kali, Nabi kata bersamaan dengan haji sekali. Dia pergi umrah 7 kali, dia kata tak apa, haji, panggil aku haji. Sama juga ini salah memahami sunnah. Salah memahami sunnah. Sebagaimana orang yang pergi ke Madinah, pergi ke Masjid Quba, siapa yang ambil wudu pergi ziarah Masjid Quba, dia akan dapat seakan-akan umrah sekali. Pergi ke situ sampai ke Mekah, tak apa, aku dah buat dah umrah ke Madinah. Itu sama juga salah faham dalam memahami hadis. Maknanya salah pahalanya, bukan pada perbuatannya, pada pahalanya. Baik, yang kedua, isu namakan anak dengan Muhammad. Boleh tak dapat syafaat Nabi dengan menamakan anak Muhammad? Syafaat Nabi kita dah pernah sebutkan dahulu. Nabi syafaat, berikan syafaat pada umatnya dan dikenali umatnya pada amalan mereka, bukan hanya sekadar namakan. Baik, kalaulah kita Mercedes, tukar Mercedes, letakkan Proton zakat, tetap orang akan panggil Mercedes. Sama juga kita Proton nak jadikan dia Mercedes, buang label Proton zakat, label Mercedes, tetap orang akan panggil Proton juga. Co-action je lebih buang Mercedes, tapi bukan kerja Mercedes tu. Sama dalam bab tu. So, tak boleh hanya sekadar nama, mesti kena dengan cara diikut. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut aku, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Dalam bab tu. Ada orang yang cuma nak ambil keberkatan, ya, keberkatannya ada. Sempena nama bagai Imam Ghazali, nama beliau Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi An-Nisaburi. Semua keturunan dia nama Ahmad dan Muhammad. Nak ceritakan kehebatan, tanda kasih dan sayang pada Nabi harus sempurna. Tapi dengan beriktikad Muhammad itu menyelamatkan, tidak. Baik. Ada soalan dulu? Ada soalan? Ya. Ulama terbahagi pada dua. Satu geng salaf, satu geng khalaf. Geng salaf kata semua bid'ah itu sesat. Bila ditanya apakah bid'ah? Bid'ah pada agama. Yang semuanya yang bid'ah pada agama itu sesat. Datang oleh ulama khalaf, tak semua bid'ah itu sesat. Bid'ah kami bahagikan bid'ah yang baik dengan yang tak baik. Itu perbezaan di antara salaf dan khalaf. Walau bagaimanapun, kalau kita perhatikan ada titik pertemuan di antara duanya. Ada titik pertemuannya. Mereka mengatakan, contoh geng salaf mengatakan yang solat tarawih itu memang yang dah memang dibolehkan, itu tak timbul soal mereka benda itu tidak dinamakan bid'ah. Isu-isu yang lain, dia kata tidak dinamakan bid'ah dan mana ada dalil-dalil yang tertentu. Sama juga sebagaimana orang yang mengklasifikasikan, membolehkan bid'ah yang baik dengan bid'ah yang tak baik dengan menggunakan dalil-dalil yang tertentu. Cuma benda polemik isu membid'ah dan tidak bid'ah ini isu yang berpanjangan asal daripada zaman dahulu sampai ke hari ini. Cuma kita orang yang menuntut ilmu, saya ambil cara yang begini. Iza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Kalau tepat hadisnya, ambillah jadi pandangan. Tapi kalau tidak ada nas, dalil yang menunjukkan keharusan, afdalnya tinggalkan. Melainkan boleh dikaitkan dengan mana-mana dalil, kita rasa seronok beramal. Tapi kalau tak ada dalil, kita nak beramal masa tak seronok. Carilah dalil, insya-Allah. Kebiasaan dalam bab syarah ni semuanya ada dalil. Kalau tak ada dalil tu menunjukkan sifat imrah. Contoh yang berlaku di Melaka. Ni nak
susah-susahkan agama. Orang yang meninggal, lepas meninggal satu hal, kemudian ada upacara mandi, bukan mandi jenazah, mandi batu nisan. Mandi batu nisan, basuh, ada upacara baca pula kepada batu nisan, diusung batu nisan, ramai-ramai pergi ke kubur, baru dipecahkan. Saya jumpa di sebelah Kelebang sana. Ada lagi benda-benda macam tu. Ini yang benda-benda macam tu patut kita perangi. Sembah pantai, sembah kubur, ini yang kita perangi. Adapun yang bab-bab dalam bab perkara-perkara yang simpul yang dah dibincangkan ulama-ulama dahulu, soal baca Yasin malam Jumaat, bertasamuhlah, bertoleransilah, soal zikir-zikir, bertoleransilah dalam bab tu. Soal apa lagi? Soal benda-benda yang kecil-kecil kita katakan sapu muka dan sebagainya, bertasamuhlah. Adapun soal dalam bab akidah, tak ada tasamuh. Soal dalam bab khurafat, tak ada tasamuh kat situ. Soal dalam bab mereka cipta benda yang Nabi betul-betul tak buat, kita buat, sama juga kita tak ada tasamuh, tak ada toleransi kat situ. Kita pegang. Yang paling terbaik, carilah dalil. Bila ada dalil, insya-Allah siapa-siapa pun baik, kita berhadapan dengan siapa-siapa minta, Ustaz, minta maaf Ustaz, saya nak minta kalau ada dalil yang boleh melembutkan hati saya boleh terima, ada masalah. Jangan taksublah. Hari ni banyak orang emosi banyak. Itu yang tadi kadang-kadang banyak tak cantik kita tengok. Maka orang nampak Islam ni agama yang tak akan boleh bersatu kalau benda-benda yang macam ni. Takkan ada titik pertemuan. Mesti ada. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ijma' hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lana shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda walhamdulillahirabbil alamin.